Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, SEM Registration yang diperkenalkan Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Perinciannya kita langsung sahaja bersama Bu Mawin. Bu Mas, silakan. Ya Nurul, terima kasih. Kembara Kenali Borneo hari ke-10 di Sibu hari ini yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli melawat Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pasar yang lazimnya agak lengang pada hari bekerja bertukar meriah dengan ribuan rakyat memenuhi pasar tersebut menunggu keberangkatan tiba rombongan diraja ini. Ketibaan baginda dan rombongan ke Pasar Sentral Sibu disambut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof. Baginda kemudiannya melawat ke sekitar pasar itu dan singgah ke beberapa gerai antaranya gerai kuih muih, gerai menjual ayam tua bungkus dan gerai buah-buahan. Beberapa peniaga ditemui teruja dengan lawatan itu yang dianggap mereka sebagai satu peluang jarang berlaku. Bersyukur dan gembira sangat-sangat sebab berkesempatan menyuruh Yang di-Pertuan Agong untuk sign tweet ni sebab ini menandakan beliau pernah berkunjung ke Sibu dan kita boleh simpan ni sebagai kenangan untuk selama-lamanya. Memang dia tertarik, dia ada ambil gambar. Itulah saya tidak dapat selfie dengan dia. Saya tidak dapat selfie. Tapi saya saja sudah cukup lah. Happy, excited sebab Agong tak pernah pergi Sibu. And kita minta Agong pergi balik melawat pergi Sibu lagi and then kita boleh selfie kat sini. Tadi tak sempat lah. Tak sempat. Banyak sangat orang tolak ke sini. Selepas Sibu, rombongan diraja ini berangkat ke bahagian Sri Aman sebelum meneruskan perjalanan ke Kuching. Baik, sementara itu selepas Bandar Sibu, penduduk Julau turut tidak melepaskan peluang menunggu ketibaan rombongan kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di sepanjang laluan KJD Julau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Jubin juga turut bersama-sama penduduk menanti setia baginda melalui jalan tersebut. Menarik sekali apabila penduduk turut mengenakan pakaian tradisional dan bertabuh bagi menunjukkan kesetiaan dan keterujaan mereka. Yang di-Pertuan Agong dan ketiga-tiga putera baginda berkenan mencemaduli menyantuni seketika penduduk yang telah lama menanti di situ. Jalan KJD Simpang Julau merupakan salah satu jajaran projek Lebuhraya Pan Borneo dan telah dibuka sepenuhnya pada Oktober 2021. Pembinaan Lebuhraya Pan Borneo bagi kontrak pakej kerja sepanjang 28.5 km ini melibatkan kos pembinaan sebanyak RM537.4 juta. Ia merupakan sebahagian daripada keseluruhan 3 jajaran WPC 07 dari Persimpangan Bintango ke Jambatan Sungai Kua sepanjang 75 km. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah menghadiri mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-80 di Ibu Negara tengah hari tadi. Mesyuarat tersebut yang diadakan di Putrajaya dipengerusi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan turut dihadiri Menteri Besar dan pegawai tertinggi negeri dari seluruh negara. Beberapa perkara berkaitan isu pentadbiran turut dibincangkan di mana Dato' Amar telah memaklumkan bagi negeri Sarawak pendaftaran surat cara tanah Sarawak telah mencapai one day registration sejak 2009. Beliau turut mendedahkan pada tahun tersebut Jabatan Tanah dan Servis Sarawak telah memperkenalkan same day registration yang merupakan salah satu pemudah cara dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat. Dedahnya lagi, sistem LASIS yang dibangunkan Jabatan Tanah dan Survey berupaya membawa pejabat tanah ke setiap rumah melalui sistem dalam talian. Seramai 20 peserta Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PPTD menyertai konvoi kembara Hari Malaysia di Kuching pagi tadi. Pelepasan konvoi tersebut disempurnakan Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak Bangis Munga selepas beliau merasmikan program berkenaan di pekarangan bangunan Sultan Iskandar. Sepanjang perjalanan sejauh 97.9 km, peserta konvoi berhenti di 6 premis jabatan dan agensi persekutuan dengan perhentian pertama di Jabatan Penyiaran Sarawak RTM untuk penyerahan bendera Malaysia dan Sarawak sebagai antara aktiviti program berkenaan. Ia juga adalah untuk menterjemahkan hasrat Malaysia Madani
yang telah diwar-warkan oleh kerajaan dan untuk membantu meningkatkan semangat patriotisme di kalangan penjawat awam persekutuan. Sementara itu, ketibaan peserta konvoi di pekarangan RTM disambut meriah oleh warga kerja diketuai Pengarah Penyiaran Negeri Wan Azhan Wan Hamad. Bertepatanlah dengan peranan kita dalam penyiaran ini untuk mewawarkan dan menyemarakkan sambutan Hari Malaysia yang mana bakal kita sambut pada 16 April nanti, dan kembara ini merupakan salah satu daripada manifestasi untuk kita sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan nanti. Dalam pada itu, konvoi tersebut turut singgah di Rumah Sri Kenangan bagi penyerahan sumbangan bantuan sebagai salah satu program tanggungjawab sosial PPTD wilayah Sarawak. 2 lagi kes phone scam dilaporkan di Sarawak melibatkan kerugian RM383,000. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu kedua-dua kes berlaku di daerah Kuching bulan lepas. Kes pertama membabitkan seorang pesara kerajaan berumur 70-an. Mangsa menerima panggilan telefon daripada suspek mengaku dari syarikat kurier 24 Ogos lepas menyatakan ada pasal berisi kad pengenalan dan kad bank. Namun dinafikan lelaki berkenaan dan seterusnya panggilan disambungkan kepada ASP Mokhtar dari Balai Polis Ipoh. Suspek menyatakan terdapat waran tangkap atas nama mangsa kerana melakukan jenayah penggubahan wang haram. Susulan itu, mangsa diarahkan melaporkan kesemua wang simpanannya sebelum diarahkan melakukan pemindahan wang bagi tujuan siasatan. Mangsa membuat 4 transaksi pemindahan wang keseluruhan RM103,000 ke 2 akaun bank penghujung bulan lepas. Lelaki itu menyedari telah ditipu selepas memaklumkan perkara tersebut kepada ahli keluarganya. Datuk Muhammad Azman berkata kes kedua pula melibatkan wanita berumur 60-an yang bekerja sebagai kerani sebuah syarikat. Mangsa menerima panggilan dari wanita tidak dikenali mengaku dari Kementerian Kesihatan pada 10 Ogos lalu. Suspek menyatakan mangsa telah mengambil ubat tahan sakit dalam kuantiti yang banyak. Mangsa menafikan perkara tersebut dan panggilan disambungkan kepada Sarjan Azlan Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak. Suspek menyatakan terdapat waran tangkap atas nama mangsa kerana melakukan jenayah penggubahan wang haram. Wanita itu kemudiannya diarahkan membuat pindahan wang ke beberapa akaun bank bagi tujuan siasatan. Sebanyak 9 transaksi pindahan wang dengan keseluruhan kira-kira RM280,000 ke 3 akaun bank dilakukan mangsa antara pertengahan Ogos dan awal bulan ini. Mangsa menyedari telah ditipu selepas suspek gagal dihubungi. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Mumawan, terima kasih atas perincian daripada Sarawak itu. Laporan berita wilayah akan kembali selepas ini, selepas cuaca.